Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada minggu ini kita akan belajar dua tata bahasa iaitu kata nafi dan kata bilangan. Okey, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 71 dan 72. Cikgu akan terangkan satu persatu. Baiklah, kata nafi. Kata nafi ialah kata yang menidakkan sesuatu. Terdapat dua jenis kata nafi iaitu bukan dan tidak. Okey, bukan akan hadir di hadapan frasa nama, manakala tidak hadir di hadapan frasa kerja dan frasa adjektif. Cikgu akan terangkan pada slide seterusnya. Baiklah, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 71. Tajuknya Anyaman Ribu-Ribu. Okay, cikgu akan bacakan. Hadif, Minli dan Rajif membaca buku tentang anyaman ribu-ribu. Ribu-ribu ialah sejenis tumbuhan paku pakis yang boleh dibuat anyaman. Penggunaan ribu-ribu bukan sahaja di Sabah tetapi juga di Kelantan dan di Terengganu. Nampak tak kat situ? Di Sabah. Bukan sahaja di Sabah tetapi juga di Kelantan dan Terengganu. Itu adalah frasa nama. Dia hadir di hadapan frasa nama. Okey, sambung. Cara untuk membuat anyaman ribu-ribu sebenarnya tidak sukar namun memerlukan kesungguhan. Sukar namun memerlukan kesungguhan. Sukar tu kata adjektif. Okey, sukar namun memerlukan kesungguhan adalah frasa adjektif. Dia hadir di hadapan frasa adjektif untuk kata nafi tidak. Langkah awal untuk menghasilkan produk berasaskan tumbuhan ini adalah seperti yang berikut. Okey, yang pertama, batang ribu-ribu serta akarnya dicabut menggunakan tangan. Apa jawapan kat situ? Cikgu letak bukan. Sebab apa? Sebab selepas cangkul adalah frasa nama. Cangkul adalah frasa nama. Jadi, kata nafi yang sesuai di situ adalah bukan. Yang kedua, hanya bahagian pangkal ribu-ribu sahaja dibelah menggunakan pisau kecil. Belahan seterusnya pada batang ribu-ribu perlu menggunakan jari supaya seimbang. Cikgu jawab tidak sebab selepasnya adalah frasa adjektif. Supaya seimbang, tidak mudah putus dan rosak. Mudah putus adalah frasa adjektif. Mudah putus dan rosak adalah frasa adjektif. Jadi, kata nafi yang sesuai di situ adalah tidak. Gambar yang ketiga. Helaian ribu-ribu yang telah kering diraut dengan pisau. Helaian tersebut tidak boleh terkena air sebelum digunakan. Terkena air sebelum digunakan merupakan fasa kerja. Jadi, kata nafi yang sesuai di situ adalah tidak. Okey, gambar yang keempat. Helaian ribu-ribu diukur bukan dengan pisau tetapi dengan memasukkannya ke dalam lubang tudung tin yang ditebuk. Dengan pisau adalah frasa nama. Jadi, kata nafi yang sesuai di situ adalah bukan. Okey. Baiklah, tata bahasa seterusnya adalah kata bilangan. Kata bilangan ialah perkataan yang menerangkan jumlah pada frasa nama. Okey, bilangan. Berkaitan dengan benda yang boleh dikira, benda yang boleh dibilang. Okey. Kita ke slide seterusnya untuk lebih faham. Kata bilangan ada 5. Yang pertama, kata bilangan tentu. Yang kedua, kata bilangan tak tentu. Kata bilangan himpunan. Kata bilangan pisahan. Yang terakhir, kata bilangan pecahan. Kata bilangan tertentu contohnya 3, 4, 40, 200, 1000. Dia dah menentukan jumlah. Terang-terang awak tahu berapa. Okey, untuk kata bilangan tak tentu, dia tak menentukan jumlah sesuatu bilangan. Contohnya semua, sebahagian, beberapa, segelintir. Kata bilangan himpunan pula contohnya kedua-dua, berguni-guni, berkali-kali. Okey, seterusnya kata bilangan pisahan. Contohnya masing-masing, setiap atau tiap-tiap. Yang terakhir, kata bilangan pecahan. Okey, contoh kata bilangan pecahan separuh, setengah, sepertiga, 2/4. Itu contohnya. Baiklah, muka surat seterusnya untuk kata bilangan boleh buka buku teks muka surat 72. Tajuknya Pusaka Bangsa.
Hadif mencari maklumat tentang seni tari dabus daripada internet. Dia perlu membentangkan tugasan itu pada hari esok. Tarian dabus ialah tarian tradisional yang berasal dari negeri Perak. Tarian ini dipersembahkan sejak beratus-ratus tahun dahulu. Beratus-ratus adalah kata bilangan. Dabus terdiri daripada beberapa peralatan muzik seperti rebana, gong dan buah dabus. Okey, kat situ ada kata bilangan tak tentu, beberapa. Okey, rebana diperbuat daripada pelbagai kayu seperti kayu nangka, cengal, halban, tembusu dan jati. Kayu-kayu ini keras dan tahan lama. Untuk mempersembahkan tarian dabus, sekurang-kurangnya 3 orang diperlukan, iaitu pemain rebana, pemain gong dan penari. Kata bilangan kat situ adalah sekurang-kurangnya. Namun begitu, untuk lebih meriah, sekurang-kurangnya 7 atau 8 pemain diperlukan. Kat situ ada kata bilangan tentu, 7 atau 8. Dalam sesuatu persembahan, sekiranya tanpa penari, kesenian ini tidak dipanggil dabus, tetapi dipanggil bardah. Untuk seseorang itu mahir dalam kesenian dabus memerlukan masa lebih kurang 6 bulan. 6 bulan kata bilangan di situ. Namun begitu, seseorang yang berlatih menari memerlukan masa lebih kurang sebulan sahaja. Sebulan juga merupakan kata bilangan. Setiap pemain dabus perlu pandai memainkan semua alat muzik dan pandai menari. Hal ini dikatakan demikian bagi memastikan masalah mencari pengganti tidak timbul dan mengganggu kelancaran persembahan. Dabus merupakan tarian tradisional yang unik. Tarian ini dipersembahkan dalam adat istiadat Melayu seperti adat perkahwinan, berhatan dan berendoi. Sebahagian daripada masyarakat dahulu menganggap tarian ini untuk golongan berada kerana dimainkan di istana. Sebahagian adalah kata bilangan. Seterusnya, tarian ini harus dipelajari oleh generasi kini bagi memastikan pusaka bangsa ini terus kekal dan dipelihara sepanjang zaman. Baiklah, sekian itu sahaja daripada cikgu. Tak faham boleh WhatsApp cikgu. Untuk latihan boleh buka buku aktiviti muka surat 19, 20, 21. Boleh siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum.